أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkannya kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya bagi memandu kita, memimpin kita, supaya kita melakukan apa saja ikut kehendak Allah dan Rasulnya. Menjadikan Allah itu sebagai penyembahan utama. Jangan ada yang lain. Dia aja nak kita sembah. Dia aja nak kita takut. Dia saja kita nak puja. Kerana itu seruan daripada Rasul-Rasul daripada mula-mula sekali daripada Nabi Adam sampai Rasul yang terakhir. Seruan yang sama aja. Ani'budullah. Sembahlah kamu akan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi kamu daripada taghut. Taghut itu apa saja yang menyesatkan bagi taghut. Apa saja yang menyesatkan itu namanya taghut. Jadi kita nak sembah hanya Allah saja. Ani'budullah. Sembahlah kamu akan Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhi kamu daripada taghut. Itu seruan daripada semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama aja. Sembahlah kan Allah dan jauhilah daripada benda-benda yang menyesatkan kamu. Jadi kita hari ini yang menyembah Allah pun dah tak ramai. Kemudian ramai apa tu? Boleh menyamakan agama lain dengan agama Islam. Siapa je kata. Ada pula gerakan melawat tempat-tempat penyembahan orang bukan Islam. Bila balik kata sama aja kan. Mana boleh menyamakan Islam tu dengan agama yang lain? Islam tu Islam. Kerana Allah kabar dalam Quran apa? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Allah hanya terima Islam saja. Dan di akhirat besok orang itu akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Ke neraka lah. Jadi kita tak nak neraka. Tak ada siapa lalu nahu neraka.
Nobody can stand the wrath of the fire in hell. Tak faham-faham idak-idak lah. Wrath tu W-R-A-T-H. Artinya apa? Kedahsyatan. Kedahsyatan api neraka. Kerana api neraka ni tuan-tuan dan puan-puan, selemah-lemah api neraka tu, paling lemah adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Api dunia ni apa yang kuat? Paling kuat. Kalau pada saya mungkin laser lah. Laser tu kena besi cair. Tapi itu kalau nak dibandingkan api neraka, tak terbanding dengan kita. Kerana selemah-lemah api neraka itu lebih kuat daripada laser. Itu sebab lalu orang. Ada orang tak tu lantak dia kata dia aku sampai masuk neraka. Ingat neraka main-main ya. Boleh jadi bahan gurauan dalam neraka tu. Bila dah masuk tu baru cari peti. Rabbana absarna. Tiap minggu tu imam baca. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami dah lihat, dah saksikan neraka tu dahsyatnya. Menggunung-gunung. Tak ada apa yang tahan. Kena besi cair. Kena kayu rentung. Kena daging manusia habis jadi habuk. Dan kami dah dengar jerit pekik orang neraka tu. Aduh. Ondai. Ayo yo. Itu orang mana agaknya? Ayah. Itu orang mana tu? Oh my God, I cannot stand this. Orang mana tu agaknya? Tak payah jawab dia. Semua orang tahu ya. Wasami'na, kami dah dengar jerit pekiknya. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak minta balik ke dunia. Nampak apa? Na'mal salihan, nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut cara Islam semuanya. Semayang, cara Islam puasa, cara Islam pakaian, cara Islam ekonomi, cara Islam pergaulan, cara Islam pendidikan, cara Islam whatever. Kena ikut cara Islam. Itu nak balik ke dunia ni. Na'mal salihan, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin benar ya Allah. Masih itu tak ada guna lagi. Nak yakin sekarang. Baik tuan-tuan. Sepanjang cerita kan. Tak habis kita kan. Malam ni kita sambung pembacaan kitab kita ni. Iaitu hadis yang ke-27. Tak ada buku, buka muka surat 64. Kitab saya lah, kitab tuan-tuan saya tak tahu. Muka surat 64. Hadis yang ke-27. Tanah Arab yang tandus menjadi lembah yang subur. Itu boleh kita bukti. Pergilah ke Mekah. Saya pergi tahun 70 tuan-tuan dan puan-puan. Masa itu memang tak ada pokok pun. Pokok besar tak ada. Yang ada pun rumput kecil-kecil kenik-kenik saja. Pokok besar-besar tak ada. Tandus. Artinya kentang tak ada apa. Itu semasa saya pergi tahun 70. Tuan-tuan ada yang belum lahir begitu. Saya dah sampai ke Mekah. Itu tahun 70. Pokok-pokok tak ada. Pergi ke Mina tak ada pokok. Pergi ke Arafah langsung tak ada pokok. Arafah langsung tak ada pokoknya. Yang ada pokok kenik saja. Dipanggil bush. Bush ada. Bushes tak ada. Tapi pokok yang betul-betul tak ada. Tapi sekarang ni, cuba pergi tahun. Saya pergi lepas itu sebulan. Puasa di sana, raya di sana. Kalau tak salah saya tahun 70. Udah banyak no pokoknya. Dah subur semua. Rupanya mereka siram air dari helikopter. Ambil helikopter tu bawa seram air tu atas. Pokok tu hidup dia besar lah. Ada subur. Ini katanya menjadi lembah yang subur katanya. Ini sedang berlaku dan akan datang berlaku lagi hebat lah. Kan dengan teknologi yang ada sekarang.
Jadi yang kering kontang tu dah jadi subur balik. Boleh tumbuh barang-barang. Baik, tengok. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Riwayat keluarkan daripada apa? Imam Muslim dengan hadis sahih fi sahihah, artinya fi sahih. Akhrajahu Imam Muslim fi sahihah. Cakap lagi apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni gelarannya, namanya bukan Abu Hurairah, namanya Abdul Rahman bin Sakhar. Yang menggelarkan Abu Hurairah tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia sangat tak boleh nama kucing. Tengok aja kucing, tangkapnya. Dia peluknya, ciumnya. Dia bagi makan, bawa balik kalau tak ada tuan. Jadi kerana terlalu berkenan dengan kucing, apa namanya, Rasul pun tengok je dengan kucing, tengok je main dengan kucing, tengok je dengan kucing dia. Sudahnya kata Nabi, aku gelarkan kamu ni dengan panggilan Abu Hurairah, bapa kucing. Ini Abu Hurairah. Sekarang ni kalau sebut Abu Hurairah, semua orang tahu. Kalau sebut Abdul Rahman bin Sakhar, aku kuala dulu. Siapa nama orang ni? Orang semua tahu siapa Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, artinya mudah-mudahan Allah redha dengannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah itu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Abu Hurairah berkata, itu cakap Melayu macam itu. Bahasa lain semua satu perkataan. Kalau orang putih says. Kalau Arab qala Allah, qala Rasul, qala Umar, qala Abu Bakar. Itu kalau Arab satu perkataan aja, qala aja. Tapi Melayu banyak mana? Banyak kepelbagaiannya. Kalau Tuhan berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau Sultan Nazrin Shah bertitah, kalau Haji Ibrahim berkata, kalau Cikgu Masuri berkata, taklah kalau dia akan bertitah, tak tahu lah. Jadi itu bahasa Malaysia aja, memang banyak kepelbagaiannya. Bertuahlah kita menjadi orang Melayu, kerana bahasa kita ni banyak benar apanya, banyak benar variety dia. Apa kata Nabi? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak dengar jawab pun? Patutnya bila sebut Rasulullah, apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak nak jawab, siapa saja tak siap nak jawab, dia tu dikira sebagai apa? Kedekut, bakhil, tanda jerin, tidur masin, cikek. Jadi bukan seruak benar. Sallallahu alaihi wasallam. Ada dengar je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul Nabi lagi lah, Nabi lain dah. Ada lain gelarannya, alaihi salam umpamanya. Nabi boleh sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu, masa hadis ni dikeluarkan oleh Nabi, tengah tandus lah. Kering kontang tanah Arab tandus, pokok tak ada. Hujan jarang jumpa. Ada tapi tak banyak. Itu tandus. Tapi masa itu tandus ya. Tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah. Lembah itu tanah rendah, banyak air, itu namanya lembah. Bayar je kan. Menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Ada sungai mengalir lalu ke lembah-lembah itu. Makin banyak sungai ya. Itu kata Nabi. Dan perkara ini memang sudah terbukti. Saya dah nampak sendiri. Ya. Dulu mula-mula tak ada langsung pokok apa pun. Tumbuh-tumbuhan tak ada pun langsung. Masa saya pergi tahun
70 tu. Saya mula ke Mekah je tahun 79, bukan 70 pun, 79 tahun 79. Masa itu saya minta nak naik kapal laut. Tak ada, kapal laut dah tak ada masa itu. Semua naik kapal terbang mereka. Kosong, apa pun tak ada. Bangunan Mekah masa itu bukan macam sekarang ni. Dia macam kampung lah. Ada 2 tingkat je kedai. Macam tu lah tu kawan. Sekarang ni mana ada bangunan macam tu lagi. Semua tinggi-tinggi belakang. Hotel-hotelnya semua sorgan-sorgan tinggi belakang. Ini kenapa? Kerana mereka ada teknologi menyuburkan tanah mereka tu. Baik. Tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Itu makna hadis. Kemudian keterangannya. Itu ni keterangannya. Sekarang kita telah mula menyaksikan kebenaran sabdaan junjungan kita ini. Nabi mana pernah cakap tak betul? Apa saja yang disabdakan oleh Nabi semua betul belaka. Orientalis Barat memang itulah kerjanya. Menyelidik, mengkaji, nak mencari mana ada kesalahan-kesalahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi dicari, lagi diselidik, lagi kagum mereka. Lagi dia selidik, lagi mereka heran. Semua yang disabdakan Nabi itu betul belaka. Tak ada yang meleset dari kebenaran. Sampai sekarang ni mereka buat kajian-kajian. Contohnya kejadian manusia bermula daripada air mani. Setelah 40 hari air mani itu menjadi darah yang beku. Jadi darah mudghah. Daripada darah diliputi oleh apa? Tulang-tulang. Kemudian dia tiup roh. Saintis-saintis mengkaji, tengok tu tepat apa yang disabdakan oleh Nabi itu. Apa saja. Cukup 60 hari apa ini jadi, 40 hari macam ini jadinya. Sampai benih itu jadi besar, jadi kanak-kanak dan sebagainya. Boleh jadi kanak-kanak, boleh jadi remaja, boleh jadi dewasa, boleh jadi orang tua dan sebagainya. Itu kembali jadi kanak-kanak. Memang betul aja apa yang disabdakan oleh Nabi. Sebab itu sekarang ni yang banyak menerima Islam ialah mereka-mereka yang jadi cendekiawan. Mereka yang pandai berfikir, mengkaji. Bila kaji tengok benar, bila kaji memang benar. Bila kaji memang apa saja yang disabda Nabi itu. Memang benar belaka. Tak ada yang meleset dari kebenaran. Memang pun Allah pun khabar. Kenapa? Nabi itu cakap bukan ikut otak dia. Bukan ikut kepahaman dia. Bukan ikut hawa nafsu. Apa kata Nabi? Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tapi apa yang diperkatakannya adalah dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril. Itu Nabi. Sebab itu dia cakap betul. Sebab itu Nabi itu gelarannya Shadiqul Masduq, yang benar lagi dibenarkan. Sampai sekarang ni tak ada siapa yang boleh membuktikan bahawa Nabi itu ada melakukan kesalahan. Betul aja. Sampai sekarang ni. Tengok, nampak? Sekarang kita telah mula menyaksikan kebenaran sabdaan junjungan kita ini. Junjungan tu Nabi lah kita sanjung dia. Kerana dia adalah manusia yang paling sempurna. Dia adalah manusia yang paling baik dalam apa segi pun. Dia adalah guru yang terbaik. Dia adalah suami yang terbaik. Dia adalah pemimpin yang terbaik. Dia adalah pentadbir yang terbaik. Dia adalah ahli perniagaan yang terbaik. Dia adalah panglima perang yang terbaik. Dia adalah pemerintah yang terbaik. Dia adalah suami yang terbaik. Dia adalah ayah yang terbaik. Sebut je apa bidang. Inilah orang yang terbaik. Sehingga dipuji dia tu.
Yang muji siapa? Syekh Ja'far Al-Barzanji. Apa ujian? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan zatin wa sifatin saniyah. Baca surah Al-Zanji. Sesungguhnya Nabi SAW itu adalah sesempurna-sempurna manusia. Sama ada wajahnya, parasnya, atau sifatnya, atau akhlaknya. Semua sempurna belaka. Wajahnya paling sempurna. Secantik wajah itu secantik Nabi Yusuf. Bukan dia lebih cantik daripada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf bukan lebih cantik daripada dia. Dia secantik Nabi Yusuf. Manusia yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling handsome ialah Nabi Yusuf. Itu terkenal. Tapi Nabi ini sama taraf dengan Nabi Yusuf. Dalam sejarah kita tengok bahawa yang memiliki suara yang paling merdu siapa? Tuan-tuan. Mana? Nabi Daud. Nabi Daud suara yang paling merdu. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, suara Nabi Muhammad kita ni 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Tak percaya baca kitab. Nama kitabnya Sirajul Salikin. Bila kita dapat masuk syurga besok, mudah-mudahan dapat deh. Allah kumpulkan ahli-ahli syurga. Apa itu dipanggil? Mula-mula dipanggil Nabi Musa. Suruh baca kitab yang diturunkan kepadanya. Kitab Taurat. Dia pun baca. Sedaplah anak Rasul. Mana ada suara tak sedap? Lepas itu, disuruh duduk. Dipanggil pula Nabi Isa AS. Diperintahkan Nabi Isa untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Sebab betul-betul Injil. Dengan Angel. Injil. Dia membaca. Sedap lagi surat-suratnya. Honok kita lagi. Lepas itu dia panggil pula Nabi Daud. Disuruh dia membaca kitab yang turunkan kepadanya. Nama kitabnya apa? Kau tahu? Zabur. Dia pun baca Zabur. Nabi Daud ni tuan-tuan dan puan-puan, masa hidup dulu, bila dibacanya Zabur tu, burung tengah terbang berhenti. Break. Nak dengar suara Nabi Daud tu. Punya merdu tau. Merdu benar. Sampai pakar-pakar Robani karang lagu tentang kemerduan suara Nabi Daud tu. Apa karangan mereka? Tunduk menangis. Ada lagu ini, saya tak nak lagunya. Suara saya bukan sedap. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Ada lagu itu tak? Lagu Robani, tepi Sungai Perak. Orang Gajah tahu lah lagu itu. Orang duduk Orang Gajah, duduk Serak Pulau, duduk Pulau Tiga. Semua tahu lagu itu ya. Tunduk menangis Siti Fatimah mendengar suara Nabi Allah Daud. Padahal logik ke tak logik? Sini kata tu. Mana logiknya? Siti Fatimah dengan Nabi Daud bukan satu zaman. Bila orang Nabi Siti Fatimah dengar suara Nabi Daud. Tapi nak menggambarkan kemerduan suara Nabi Daud. Punya merdu. Kita pun tambah seronok lah bila Nabi Daud baca Zabur tu. Lepas itu dia panggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia baca kitab. Apa kitab dia? Al-Quranul Karim ya. Dia pun baca surah Al-An'am. Tahu Al-An'am? Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Surah itu ya. Baca tu surah Al-An'am. Rupa-rupanya tuan-tuan, suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Ya. Jadi kita tambah seronok ke? Tambah ketik. Tambah seronok lah dengan suara begitu merdunya. Begitulah ya. Lepas itu duduk Nabi Muhammad, lepas itu Allah khabar pada ahli-ahli syurga ni. Kepada kita ni semua. Mahukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat aku? Sampai tanda angkat tangan. Ya, semua kita nak lah. Nak lah. Saya tu lah. Nak lah. Ya Allah. Tuan-tuan tak tahu lah.
Ikut senang masing-masing agaknya lah. Jadi kita pun, dia pun buka hijab ni, buka dinding ni. Dapatlah kita melihat wajahnya. Ketika itu, itulah merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Melihat wajah Allah. Sampai apa kata Tuhan? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, menelik. Tengok betul-betul. Pati betul-betul. Namanya menelik. Nazirah tu. Pati menelik. Tengok betul-betul. Surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kepada Tuhan mereka dapat melihat. Itulah merupakan nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling bagus, nikmat yang paling baik, melihat wajah Tuhan. Siapa tanda angkat tangan? Itu ahli syurga. Nak menggambarkan kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara yang paling bagus, wajah yang paling cantik, yang paling sempurna, orang yang paling tawaduk itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaduk, kata dia Syekh Ja'far Berzanji. Bukan ayat Quran ni. Berzanji sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersangatan malunya dan bersangatan merendahkan dirinya. Macam mana merendahkan diri? Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia sangat kasih kepada ahli orang fakir-fakir dan orang miskin-miskin. Dia kasih dengan orang fakir dan kasih orang miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan dia sentiasa duduk bersama-sama mereka. Dia duduk dengan orang fakir-fakir tu. Orang apa tak ada duduk dengan dia. Kita tengok orang fakir tu, tak nak duduk, tak nak dekat. Salam tak nak tengok. Apa itu salah ni? Yang ni dah. Dia sangat kasih kepada orang fakir dan juga orang miskin. Dan sentiasa duduk bersama dengan mereka. Itu Nabi kita. Paling sempurna. Jadi apa yang disabdakan Nabi itu semua betul belaka. Kita banyak melihat tanah Arab yang dahulunya tandus dan kering kontang. Kalau tak ada hujan, kering lah. Kering kontang. Tetapi sekarang sekarang telah mulai menghijau. Pokok-pokoknya menghijau, rumput-rumputnya menghijau. Daun-daunnya hijau lah dah. Tanda cukup air lah tu. Rumput-rumputnya menghijau, ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Mulai menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Contohnya Padang Arafah. Dulu Padang Arafah tu saya ada pergi tengok. Tahun 70 tu. Tahun 79, bukan 70, 79 dan tahun 80. Ada tengok, ya Allah. Pasir aja, bukan ada rumput pun. Kering kontang apa tak ada. Di Padang Arafah Di Mina tu bukan ada tumbuh-tumbuh, sekarang tu pergi Mina. Banyak pokok-pokok ada. Tinggi-tinggi pula tu, subur-subur lah tu. Dulu apa tak ada. Nak berak pun di Mina tu mana? Korek lubang sendiri. Berak dalam lubang tu. Mencari air teruk-teruk. Masa tu di Mina susah nak dapat air. Dia catu air tu. Tapi sekarang ni tengok. Menghijau dan ditumbuhi rumput-rumput dan pohon-pohon kayu. Contohnya Padang Arafah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah, artinya Mekah tu sangat mulia, dimuliakan. Mekah gelarannya Al-Mukarramah. Yang dahulunya hanya dikenali sebagai padang yang tandus, padang pasir, atau kata orang Melayu padang pasir yang tandus dan tidak ada pohon kayu, tak ada pokok langsung. Masa itu zaman Rasul lagi lah. Sekarang ini Padang Arafah dipenuhi pohon-pohon kayu. Kalau pergi sekarang ni tengok. Siapa yang pergi baru-baru ini tahu lah banyak pokok dah. Sehingga kelihatan menghijau. Kalau banyak dia suruh pokok kayu tu hijau dia, daunnya hijau. Kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungnya. Berteduh di bawah naungannya. Esok pada mahsyar esok itu lah.
Tak ada teduhan. Tak ada pokok. Tak ada payung. Tak ada berenda. Apa pun tak ada. Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Itu depan masa itu. Arafah tu bandingannya masa tu. Sebab kita pergi pada Arafah tu, kita teringat pada masa. Esok masa tu lagi dahsyat. Tapi sekarang ni tengok, udah penuh dengan pokok-pokok kayu yang menghijau. Udah tak ada lagi bandingan masa yang tadi dah. Masa saya pergi tu memang begitu lah. Terbayang macam pada masa tu, macam tu lah. Matahari cengkal kepala. Bukan mati pula tu. Kalau sekarang ni matahari cengkal dari kepala, hancur kita ni, habis apa, matilah. Angin semua, kentung. Kerana matahari tu secengkal dari kepala. Di akhirat besok tak ada mati-mati lagi. Kerana kita dah mati dah. Mati sekali aja. Lepas tu tak ada mati lagi. La yamutu fiha, tak ada mati dalamnya. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Nak katakan hidup tu ada ketika yang gembira, ada ketika yang seronok, tapi ni menderita aja. Mana katakan hidup? Ada. Jadi begitulah. Sekarang ini padang Arafah dipenuhi pohon-pohon kayu sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Sekarang ini tak ada lagi gambaran masa, tak ada. Kita pergi, masa saya pergi tu memang teringat kepada masa. Bila tak ada teduhan, menggejak di bawah cahaya matahari tu, peluh macam-macam. Di padang masa besok lah, bukan di Arafah ni di padang masa, peluhnya ada orang yang peluh hak mata kaki, ada orang peluhnya hak betih, ada orang peluhnya hak lutut, ada orang peluhnya hak paha, ada orang peluhnya hak pinggang, ada orang peluhnya hak dada, ada orang peluhnya hak leher, ada yang apa kepala pada, ada yang hak hidung, ada orang berenang dalam peluhnya sendiri, ada yang dalam hadis ada tahu. Baca hadis penawar hati ada dalam tu. Gambaran di para masa itu. Berenang dalam peluhnya sendiri. Ikut amalan-amalan dia dalam dunia kan? Bergantung kepada amalan dia. Jadi kalau kita, mudah-mudahan tak ada kita berenang dalam peluh. Mudah-mudahan kita dapat lindungan aras. Dapat naungan di aras nanti ya. Di hari yang tidak ada naungan, mereka naungan aras Allah Ta'ala. Tidak kata tak? Sekali lagi, tidak kata tak naungan aras. Kalau tidak, mesti menjadikan kita ini salah satu daripada 7 golongan. 7 golongan manusia dapat naungan yang di hari yang tidak ada naungan, mereka naungan aras Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Bila dengar pemimpin tu, jangan bayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim je, bukan dia seorang pemimpin. Kita ni pemimpin Melaka. Saya ni pemimpin, tuan-tuan semua pemimpin, perempuan pemimpin. Semua sekali pemimpin Melaka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan kamu itu akan ditanya tentang kepemimpinan kamu. Kenapa tak ada? Dia seorang je duk. Keluarga tak ada, apa tak ada. Dan saya sekarang ni seorang rumah, apa tak ada. Pemimpin juga, seorang saya pimpin mata kita, buat mata saya pimpin telinga saya pimpin lidah saya. Pemimpin dia. Dan akan ditanya, apa kamu gunakan mata kamu tu? Apa kamu gunakan lidah kamu tu? Apa kamu gunakan telinga kamu? Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Antak faham-faham tidak-tidak. Itu pemimpin. Pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, bermanja-manjaan, bermesra-mesraan dengan Allah. Menangis-nangis. Itu dapat naungan aras. Golongan kedua. Bukan 5 tahun sekali. Selalu, hampir setiap malam, bermanja-manjaan dengan Allah. Yang ketiga, pemuda yang warak. Termasuk pemudi lah, pemuda yang warak. Artinya, dia sentiasa aja menjalani perintah Allah. Meninggal, warak itu artinya meninggalkan sebahagian daripada yang harus, yang halal, kerana takutkan haram. Itu namanya warak. Meninggalkan sebahagian daripada yang halal, kerana takutkan haram. Itu warak. Kita ni warak ke? Siapa warak kata kan? Saya nak ngomong merkopuang. Kita ni warak ke wakrak? Tuan-tuan, warak ke wakrak? Wakrak. Itu yang ketiga. Yang keempat,
dua golongan manusia atau dua kumpulan manusia atau dua orang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Kita datang kerana apa? Kerana Allah. Balik kerana Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Ya? Itu yang keempat. Yang kelima, seorang lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Itu setiap minggu baca di Tok Imam. Dia baca khutbah. Mesti ada baca itu. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lelaki yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Kemana pun dia nak masjid saja. Termasuk surau lah ya. Masjid dan surau sama ni ya. Itu yang kelima. Yang keenam, seorang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Dia menafkahkan harta di jalan Allah. Bukan nak bagi untuk fanfare. Di jalan Allah. Sampai tangan kiri tak suruh. Bawa banyak. Masuk aja. Yang ketujuh. Ini tuan-tuan ada peluang. Seorang lelaki yang apabila diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama untuk melakukan maksiat, dia menolak kerana takutkan Allah. Bukan menolak kerana sudah tak lalu. Bukan menolak kerana sudah tua. Ini menolak kerana takutkan Allah Ta'ala. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah Ta'ala. Itu 7 golongan. Jadi kita yang mana boleh? Agak-agaknya mana kita boleh dapat? Yang kedua tadi boleh. Yang pemimpin tentu dapatnya. Kita yang pemimpin belakang. Yang kedua pun boleh. Yang warak tu mungkin tak dapat. Okay, berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah tu tak boleh kan? Boleh. Dan hati sentiasa ke masjid. Boleh tak? Sebab itu semayang sentiasa ke masjid. Jangan di rumah seorang-seorang saja. Siapa saja semayang seorang-seorang di rumahnya, dia kira sebagai sesat. Dia orang lelaki je, orang perempuan tak apa ya. Orang lelaki siapa sengaja semayang di rumahnya, tak siwa ke masjid, tak siwa ke surau, tak siwa di mana tempat orang berjemaah, dia kira sesat tu. Nabi kata apa? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhaddifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, kata Nabi. Barang siapa sengaja semayang di rumahnya seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah semayang seorang rumah. Sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Nabi enggak boleh sesat. Orang yang semayang seorang rumah. Jadi kalau nak semayang di mana? Di tempat yang didirikan jemaah. Surau ataupun masjid. Atau makan mana-mana lah ya. Kalau ada paling koman, paling kudi, paling koyok, di rumah bersama dengan isteri dan anak-anak. Dapat lagi pahala jemaah ya. Alright. Tengok cerita balik cerita tadi ya. Dipenuhi dengan pohon-pohon kayu sehingga kelihatan menghijau dan kita dapat berteduh di bawah naungannya. Ada bunyi lah pun. Keadaan ini walaupun menyejukkan mata, memandang, menyejukkan mata, memandang kita tengok sejuk mata kita tengoknya, namun ia mengurangkan gambaran. Itu saya dah khabar tadi tu. Mengurangkan gambaran suasana pada mahsyar. Pada mahsyar mana ada teduhan, mana ada tempat berteduh, mana ada lindungan. Jadi sekarang dah tak ada dah. Sudah mengurangkan pandangan pada mahsyar. Tempat berhimpunnya seluruh makhluk semua di sana esok. Manusia, binatang, malaikat, burung-burung, ikan semua di sana tu ya. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti yang merupakan tujuan utama dan pelajaran penting yang diambil dari suasana wukuf. Wukuf tu tempat berhenti. Suasana wukuf jemaah haji di Padang Arafah. Pada setiap 9 Zulhijjah tahun Hijriah. 9 dan 10 lah. 9 Zulhijjah mulai kita berkumpul di Padang Arafah. Itu namanya apa? Hari Arafah. Sekarang ni dah tak ada dah. Gambaran mahsyar dah tak ada dah. Dulu ada. Baik, habis. Dah bunyi dah pun. Cukup lah tu. Akan datang kita akan baca apa? Ujian dahsyat terhadap iman. Akan datang. Iman kita ni teruji akan datang ya. Sekarang ni pun dah teruji. Akan datang lagi lah ya.
Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Has anybody got any comments? Has anybody got any objection? Tak ada, diam belakang. Last kali, has anybody got any problem? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Al-Amin, Taman Sejahtera Kampung. Al-Amin dua, ini satu, saya nak satu. Tapi yang ini lah, Taman Sejahtera ni. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf, suara kuat bukan mungkin suara kuat je. Kerana saya ngajar suara nak kuat. Kalau tak kuat, payah dia main dengar begitu beliak mata tu. Tidaklah ngangguk aja depan saya. Tahu ngangguk? Depan saya tu ngangguk. Kalau suara tak kuat, kalau kuat, terkejut deh. Terbeliak dalam mata dia. Baik. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله